Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syafzan Johari dan ini Malaysia Memilih. Untuk jam ini kita mulakan dengan laporan dari Kedah di mana Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Tiang, Datuk Suraya Yaakob mengumumkan meletakkan jawatan sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Exco Negeri Kedah berkuat kuasa serta-merta. Beliau juga merupakan satu-satunya Exco daripada UMNO, Barisan Nasional BN dalam pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah. Sebelum ini memegang portfolio kerja raya, bekalan air dan sumber air dan tenaga. Dalam satu kenyataan, Suraya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Kedah, Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah atas perkenan Tuanku melantiknya bagi jawatan berkenaan. Ucapan penghargaan turut disampaikan kepada Barisan Exco serta kepimpinan Kerajaan Negeri Kedah, semua jabatan dan agensi kerajaan. Suraya turut berterima kasih kepada seluruh rakyat negeri Kedah yang selama ini memberikan kerjasama erat bagi memastikan pelaksanaan dasar kerajaan negeri di bawah bidang portfolionya dapat direalisasikan sebaik mungkin. Menurut beliau, antara pengalaman berharga ketika memegang jawatan Exco bagi penggal kali ini adalah membantu menyediakan sumber air tambahan buat rakyat Kedah, melibatkan 2 buah takungan air pinggiran sungai untuk dibangunkan bagi kegunaan menakung air lebihan yang melimpah ketika musim tengkujuh yang difokuskan penggunaannya ketika musim kemarau. Perkara yang paling mencabar dalam menjawat jawatan berkenaan adalah tidak lain tidak bukan berhadapan dengan cabaran bencana banjir dan kepala air di daerah Yan dan Baling, tragedi ban pecah di Sungai Santap dan krisis bekalan air pada musim kemarau tahun 2021. Baiklah, dan YB Suraya dari Kedah ini merupakan antara salah seorang ahli Dewan Undangan Negeri yang pernah menyertai Barisan Exco Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman dan bercakap mengenai penyertaan wanita sebagai ahli politik, penyertaan wanita sebagai kerajaan, sebagai anggota kerajaan, penyertaan wanita sebagai Exco dan juga penyertaan wanita sebagai ahli parlimen. Memang jumlahnya adalah masih lagi kurang berbanding purata global. Kalau kita lihat World Economic Forum, seperti data yang ingin saya tunjukkan sebentar lagi, ini merupakan data daripada World Economic Forum, Global Gender Gap Index 2022. Kita meletakkan bahawa pencapaian wanita cukup cemerlang dalam bidang pendidikan, pencapaian pendidikan yang cukup cemerlang, menyamai pariti 1.0 iaitu 0.995 dan juga cukup cemerlang dalam bidang seperti health and survival. Tapi kalau kita bandingkan dalam bidang seperti political empowerment ataupun pemerkasaan politik, ia hanya berada pada paras 0.102, merupakan satu angka yang agak ke belakang berbanding global. Dan ini pula kalau kita lihat dari sudut literacy rate, saya nak lihat dari sudut literacy rate, wanita-wanita Malaysia mencapai satu tahap yang sangat membanggakan apabila ia berada pada kedudukan nombor 1 dunia di peringkat pendidikan primary ataupun rendah, menengah dan juga tertiary, nombor 1 dunia. Tapi kalau kita lihat dari sudut aspek yang kita nak bincangkan pada jam ini, iaitu dari segi sudut politik, penyertaan wanita dan sudut politik, jumlah wanita di parlimen adalah pada 116 kedudukannya berbanding negara-negara lain di seluruh dunia. Wanita-wanita Malaysia yang memegang jawatan menteri pula sebanyak 90%, sementara ratio yes with female or male head of state di Malaysia tentu sekali tak adalah, belum ada Perdana Menteri yang menjadi wanita. Jadi ini adalah realiti wanita dalam politik, sangat cemerlang dalam bidang pendidikan dan bidang-bidang lain, tapi dalam bidang politik masih lagi sangat terkebelakang berbanding purata dunia. Dan inilah yang kita nak cakapkan mengenai penyertaan wanita sebagai wakil di parlimen. Tapi sebelum menjadi wakil di parlimen, tentu sekali menjadi calon untuk ke parlimen dahulu. Untuk itu kita bersama dengan Presiden Global Girls for Girls, iaitu saudari Izana Saleh. Izana, selamat datang ke studio. Terima kasih Syafizan sudi jemput. Okey, kita terus sahaja kepada realitinya sekarang. Kalau kita lihat kepada angka melepasi kedudukan lebih pada 100 dunia, kedudukan wanita di dalam parlimen. Adakah ini sangat mengecewakan anda? Saya rasa ini sangat mengecewakan anda. Kita dah bincang pasal topik ni dah banyak tahun kan. Setiap kali election? Setiap kali election, setiap kali kita berjumpa, this is not our first time. So sebagai seorang wanita Malaysia dan juga seorang aktivis pemerkasaan kepimpinan wanita, memang very disappointed.
tapi ini bukan satu topik dan isu yang baru. Over the last few years memang kita banyak isu yang sebagai seorang wanita Malaysia memang saya harap sangat-sangatlah. Not satu sangat, dua, tiga. Kita harap sangat yang pemimpin kita dapat mengutamakan isu-isu ini. For example, I give you the top 3 yang sangat mengecewakan wanita Malaysia. Not just me, but banyak kita boleh tengok ya online. Satu, isu child marriage. Sebagai suatu negara kita masih tak membasmi isu ini lagi. Ya, around the world kita ada very alarming rate, tapi Malaysia is one of the contributors. Isu kedua, isu kewarganegaraan. Anak-anak yang dilahirkan oleh wanita Malaysia, kalau kita lahirkan mereka di negara lain, and also if we are married to a foreigner. Ini satu isu diskriminasi yang memang hangat tahun ini, ya, sebab kita ada NGO Family Frontiers yang memang war-warkan isu, dan kita dapat lihat across various party ramai yang membawa isu ini ke tengah, tetapi kenapa masih tak dapat diselesaikan? Memang kita dengar banyak alasan, to be very frank, tapi when there's a will, there's a way. Kita dah lihat macam mana constitutional amendment dapat dilakukan, Article 8(2). Why can't we do that for this as well? Dan isu ketiga, which I hope kita dapat get a little deeper dan unpack a little bit kat sini, ialah isu kenapa kita kurang peratusan perwakilan kepimpinan wanita di kabinet dan more importantly di parlimen. Suara wanita tidak diwakili. Kita dalam 14.9% sahaja, tapi peratusan populasi kita 49%. Jumlah pengundi juga setara. Yes, dan yang sebenarnya yang keluar banyak tu sebenarnya wanita. So why is our voice not equal in parliament? Why is our voice not equal in decision-making positions? Ramai wanita dah jelak cakap pasal topik ni. Mungkin sebab pilihan tak diberikan. Apabila keluar mengundi, di kertas-kertas undi tak ada nama-nama berbinti. Exactly. Kita nak lebih binti-binti, kita nak lebih all the ladies of all the different races, different parti politik. Kita nak lebih wanita supaya kita dapat pangkah calon wanita, supaya kita dapat pangkah. Of course, these are not just wanita semata-mata janda. Kita nak mereka yang mempunyai merit, yang mempunyai professionalism dan dapat mewakilkan keperluan kita. So that is a basic lah. Itu tak perlu disebut lagi. Kalau saya nak menyingkap, cuba untuk menggeledah apakah yang berlaku di sebalik parti-parti politik ini. Kenapa nama-nama wanita, jumlah wanita yang diketengahkan sebagai calon baik di peringkat DUN maupun di peringkat parlimen tidak seramai setara lelaki contohnya, dan juga ada juga kala ketikanya calon wanita diletakkan untuk menyaingi wanita yang lain. Maksudnya dia tak spread out. Izana ada pengalaman dalam parti politik, kita pergi ke situ dulu. Mungkin apakah orang kata realiti dalam parti-parti politik ini di Malaysia ini yang sengaja untuk tidak meletakkan jumlah wanita yang lebih ramai? Adakah ia terlalu riski, terlalu berisiko tinggi untuk letakkan wanita? Wanita tak ada calon boleh menang ke? Ataupun wanita memang tak ada orang kata ground support di lapangan? So sebenarnya wanita ni kita banyak je winnable candidate sebenarnya. But let me step back one second. It's not just dalam parti politik. Pada tahun 2000, Profesor Datuk Dr. Rashila Ramli, I'm sure you know her, dia ada tulis paper Modernisasi Politik ke arah keseimbangan janda dalam penyertaan politik. Ini tahun 2000 ya. Dia tulis mengenai 5 faktor yang menjadi halangan ke arah penyertaan wanita dalam politik. Satu, diskriminasi subliminal towards wanita dalam sektor public sector ya. Number 2, kekangan masa, time constraint sebab kerjaya dengan domestik kita kena jaga. Number 3, hujah budaya dan agama bahawa tempat wanita di rumah. Nombor 4, kekangan struktur dalam setiap parti politik. That one kita boleh dive in a bit more. And nombor 5, kekurangan sumber yang mencukupi dari segi organizational support, personal influence dan kewangan. Tapi AK, ni paper ni Prof Datuk Rashila ditulis tahun 2000. This year we are in 22 tahun. 20 tahun, lebih pada 2 dekad. Macam mana the factors are still the same? Because kalau kita tengok reality on the ground, it's still the same. There's still discrimination. There's still no proper gender equality di rumah, sebab kalau wanita nak keluar, because we are brilliant and hardworking and professional and can contribute to nation building, macam mana siapa nak jaga rumah? That is the reality.
Mari kita bagi contoh yang lebih mudah untuk kita nampak. Bagaimanakah wanita sebagai ahli parlimen contohnya yang berkeluarga, beban dia tu berbanding seorang ahli parlimen lelaki. Izana boleh bagi gambaran tak? Sure. So saya boleh bagi teori lah sebab I can share from the experience of kita punya kawan-kawan sama ada dalam parti yang sama atau parti yang lain. Masalahnya ialah budaya kita masih cara kita nak jaga anak atau jaga hal ehwal keluarga masih on the shoulders of wanita. Pergi kat mak. Go to the mom, wanita yang kena jaga. For example, baru ni ada seorang senator PKR, ya, dia share dekat forum yang dijalankan oleh KPWKM dan NCWO, dia share on stage. Masa dia masuk swearing in ceremony untuk menjadi seorang senate, ada kolik lelaki yang mengatakan congrats darling, which is a real condescending tone. And number two, dia kata this is not your playground. Alhamdulillah that lady senator did not take it to heart dan dia tunjuk kekuatan dia in that playground. So she's doing well, alhamdulillah, very fiery speaker. So masalah kita ialah budaya. So how do we get, ini bukan untuk mengatakan lelaki salah, no, ini culture kita, we must be in this together. Machismo dalam politik Malaysia. You said it, not me. Okay. But yes, masalahnya kita perlu tukar cara budaya kita, cara kita raise the children kalau kita nak lebih pemimpin wanita, sama ada dalam politik ataupun di dunia bisnes. Okey, perkara ini penting. Kenapa kena ada penlibatan wanita yang lebih ramai? Kenapa kena ada MP ataupun ahli parlimen wanita lebih ramai? Ini penting, ya, kerana realitinya, ya, di Malaysia kita boleh tukar even perlembagaan sekalipun dengan sokongan semua ahli parlimen. Tetapi kalau jika ada undang-undang melibatkan isu-isu kekeluargaan atau isu-isu yang lebih dekat dengan wanita, bukan saya sebut bukan isu-isu wanita, tapi isu-isu yang lebih dekat dengan wanita, nak jual susah sikit. Kerana apa? Kerana suara wanita di parlimen tidak cukup meriah, tidak cukup gagah, tidak cukup kuat. Betul atau salah? Betul. Sebab ahli parlimen ni, tugas dia untuk mengutarakan isu rakyat. Dia adalah wakil rakyat. Macam mana kalau kita nak wakilkan rakyat kita kalau orangnya tak faham isu-isu kita? Tetapi realitinya juga apabila seorang wakil rakyat itu bersuara ataupun vote, dia kena vote ikut garisan parti. Kalau garisan partinya itu tidak cukup inklusif dan cukup inklusif is the best word dalam hal ini, dia tak, even calon wanita mungkin juga tidak akan menyokong ataupun beri undi terhadap sesuatu perkara yang lebih menyokong kepada keterangkuman itu. Betul. Tetapi alhamdulillah, apa yang saya perhatikan lain dari yang lain pada tahun ini, insya-Allah bila kita start fasa PRU 15, saya dapat lihat banyak civil service organisations yang semakin aktif tentang advokasi isu wanita. For example, kalau bolehlah saya nak sebut sikit, baru-baru ini ada forum yang tadi saya kata, ya, yang dianjurkan oleh KPWKM, Kementerian Pembangunan Wanita, bersama-sama NCWO di bawah leadership Tan Sri Sharifah Hapsah. Dan as a result of that event, kita, Tan Sri Sharifah Hapsah dan juga NCWO telah set up suatu jawatan kuasa, ya, untuk memantau election PRU ke-15 kita. Dan okey, ini satu yang very interesting, berita yang baru. Kiranya apa yang Izana sebutkan ini adalah satu maklumat yang baru, kerana sebelum ini di Malaysia, apabila seorang organisasi itu, sebuah organisasi itu tampil untuk menjadi pemerhati pilihan raya, tidak pernah rasanya ada organisasi wanita yang memperjuangkan isu-isu yang dekat dengan wanita ini. Adakah ini kali pertama saya rasa? Tak silap saya, ya. And the best part is NCWO dia adalah satu gagasan pelbagai NGO di Malaysia. So bila kita dapat lihat jawatan kuasa sebegini timbul, that means that suara wanita dah memang dah, we've had enough. Pada program, pada this conference ni, perbincangannya untuk 30%, sebab dah 2 dekad kita bincang pasal 30%. Sekarang 14%. Right? Masih
masih tak kesampaian. So NCWO decided, you know what, we will do something about it. Okey, kita kena pergi rehat yang pertama. Apabila kita balik nanti, kita akan lihat mengenai apakah seperti negara-negara seperti di New Zealand, ketua kerajaannya merupakan seorang wanita dan ketua kerajaannya itu pernah bersalin ketika memegang tampuk kepimpinan kerajaan. Kita juga ada Perdana Menteri wanita yang lain seperti di United Kingdom. Okey. Tentu sekali kalau seorang Perdana Menteri itu seorang wanita, tentu sekali saya duk fikir dalam pemikiran saya, lanskap dan juga ekosistemnya itu adalah lebih mesra wanita. Adakah itu betul atau tidak? Dan bolehkah kita ambil negara-negara ini seperti New Zealand dan juga United Kingdom ini sebagai contoh? Nanti kita akan kembali bersama Izana selepas ini. Bertemu lagi dalam Malaysia Memilih, masih lagi mengenai penyertaan wakil wanita di Parlimen. Ketika ini wakil wanita di Parlimen adalah sekitar 14%, dan sasarannya adalah untuk meletakkannya sebanyak 30%. Dan penyertaan wanita dalam Parlimen umpamanya sebagai wakil rakyat, kita berada di kedudukan lebih 100 something berbanding dalam dunia ini. Itu satu perkara yang kita bincangkan, bagaimana untuk kita tambah lagi penyertaan wakil wanita di Parlimen, memastikan wanita-wanita yang bertanding pada pilihan raya pada kali ini mampu untuk menang dan sekaligus untuk menambah jumlah penyertaan wanita di Parlimen. Baik, kita juga masih lagi bersama dengan Presiden Global Girls for Girls, Izana Saleh. Okey, tadi saya ada sebut mengenai negara-negara lain yang sudah pun yakin, percaya kepada wanita sehingga parti-parti di negara terbabit orang kata tidak tanpa berasa was-was menyokong mereka sebagai ketua parti dan seterusnya diangkat sebagai Perdana Menteri. Saya ambil contohnya Liz Truss di United Kingdom dan juga saya ambil Perdana Menteri New Zealand juga sebagai contoh. Apa yang kita boleh belajar pada di dua negara ini? Adakah mereka kedua-dua negara ini punya ekosistem, punya orang kata persekitaran yang cukup selesa dan menyokong keterangkuman gender? Bagaimana? Eki, kalau boleh, saya pun nak beri beberapa contoh negara lain. Kadang-kadang bila kita cakap pasal bab pemerkasaan wanita, kepimpinan wanita, we always go to New Zealand. And Prime Minister Jacinda Ardern memang one of my favourites. Tapi saya nak bagi contoh negara lain yang maybe kita tak fikir. Okey. Apa yang konsisten in these three countries saya nak bincang ni ialah political will yang ada pada kepimpinan mereka. Tekad politik tu. So first Rwanda, ya. Rwanda. So kita tak fikir bila kita cakap pasal pemerkasaan dan kepimpinan wanita ni, but you never talk about Rwanda kan? So today kita bincang. Okey. So Rwanda dia buat constitutional amendment pada tahun 2003. Okay, and dia buat mandat 30% wanita. Same thing that Malaysia has been talking about the last 20 years. Pada tahun yang sama, dia minta 30% kan? Pada tahun yang sama, dia sampai 49% female parliamentarians in that same year. So you see, dia buat ikut, adakah dia just policy ataupun dia tukar menjadi undang-undang? Constitutional amendment, pertukaran undang-undang. So that's what I'm trying to say. Actually political will untuk memastikan bahawa kuota atau constitutional amendment dijalankan must be done. Sebab kalau kita nak suggest or recommend, tak akan jadi. So enough is enough. You know, young women of Malaysia is tired of this. We want to see our representation at Parliament and in Cabinet. Sudah enough with the tokenism. Apa motivasi di sebalik negara Rwanda yang orang kata berani untuk tukar undang-undang untuk memastikan 30% jumlah wanita di Parlimen? One is of course political will. Number two, they have gone through a lot. Yeah, Rwanda's gone through a genocide and everything. So dia mahu memastikan dia maximize potential negara dia. Human resource management. I see. When you're women in Malaysia, kita educated, kita ada kebolehan, kita sanggup dan nak bekerja. Alright. So why not? That is the question. So bagi mereka adalah satu perkara yang sangat merugikan jika wanita kelebihan dan kualiti yang ada pada wanita ini tidak digunakan. Absolutely. Tapi takkan Malaysia nak tunggu genocide sebelum kita jadi macam tu? Exactly. Wanita duk
memang suara ada tak dalam negara-negara ASEAN kita boleh ambil sebagai contoh? We can look at Philippines dengan Nepal, for example. They also focus on legislature, memastikan bahawa ada perubahan perundangan. So this has to do with political will, ya. Philippines dan Nepal juga mempunyai 30% female women in their parliaments. So this is a jump back. Philippines dan Nepal 9%, 6% 10 tahun lepas. Malaysia, kita dah bincang tentang 30% ni dah 20 tahun, AK. So, what can we do? Kita perlu memastikan ada perubahan dalam perundangan kita. No more of this suggestion, no more of this recommendation, etc. So, for example, jawatankuasa yang akan memantau PRU15 oleh NCWO ni will be good. Itu satu. Tetapi kita punya politicians, kita punya leaders perlu ada kemahuan, perlu mempunyai tekad politik untuk memastikan negara kita fulfill our potential. Perkataan beri peluang pada wanita tu dah obsolete. Absolutely. Beri peluang kepada wanita tu satu suggestion yang dibuat 20 tahun lepas. Berapa lama wanita nak menunggu? We have so many high caliber women yang dapat with merit, ya, bukan wanita semata-mata sahaja. So saya harap kita dapat lihat pada election PRU15 ni lebih banyak wanita yang mempunyai background yang profesional. Saya menarik yang contoh Rwanda tu kerana undang-undang kata hanya 30%. Yes. Maksudnya 30% tu mungkin boleh dianggap sebagai masuk kerana terpaksa. Tetapi apabila merit itu digunakan pakai sebagai salah satu faktor untuk kita mengundi calon, maka kita dah gender blind. Yes. So actually what happens bila kita force, kita say okay 30%, so maybe bila nak start tu adalah small trickle in of wanita, maybe parti politik start to cari mana wanita kita, etc. Tapi bila dah jadi satu momentum, lebih banyak wanita akan masuk. So not just Rwanda. Okay, I nak share South Africa. South Africa pada tahun 1990, dia start dengan 2% wanita ya dekat parlimen. Okay. Tetapi 25 tahun kemudian, so roughly like what we are going through, kita 22 tahun, dia mencetus lebih than this 30% conversation, dia 42%. Okay. So what that tells you is kalau you maybe need to force this conversation, force this law sekejap, after that it insyaAllah dapat hit parity, which is actually what Malaysian women want. We want parity, we want equality. Okay. Realitinya sekarang, kita nak ubah suatu perkara yang bagi saya dalam lanskap politik Malaysia agak mustahil. Mengubah perkara ini, mengubah menjadikan 30% wanita dalam parlimen salah satu bentuk undang-undang. Maksudnya nak tak nak parti politik kena letak 30% adalah satu perkara yang mustahil. Jadi NGO yang diterajui oleh Izana sendiri iaitu Girls for Girls sudah melakukan something. Boleh cerita sikit? Okay, so number one, Syafizan, nothing is impossible. Okay, kalau kita ada tekad politik, semuanya boleh. Kalau kita ada pemimpin yang faham naluri kita sebagai contributor to this country, dia akan lakukan yang terbaik. Number two, organisasi saya, Girls for Girls, the Malaysian chapter, kita nak launch, kita nak lancarkan satu petition, ya, untuk memastikan suara orang ramai dapat didengari. So, kalau kita boleh, kalau kita boleh sekali lagi kita naikkan poster ni. So, kita ada QR code di situ dan kita telah partner up dengan change.org untuk memastikan suara wanita. Okeylah, kalau parity susah, we go with what you've been talking about for the last 20 years. Girls for Girls Malaysia nak memastikan kita nak demand mandate 30% female representation in parliament, tetapi melalui suara orang ramai, wanita, lelaki. Please tadi bila ada QR code tu, kalau boleh log in ataupun go to change.org, just sign your name. Yang mana menonton kita melalui YouTube mungkin boleh pause kejap dan ambil QR code ini dan kata sokong petition ini, kerana selepas kita ambil QR code ini kita boleh dia akan jump ke website. Kalau kita pergi ke website ke foto seterusnya, change.org. Ada dah DA. Alright, dia akan keluar page ini dan di page ini anda boleh turunkan tanda tangan digital anda. Yes, so sebab suara kita semua amat penting. This cannot be done by hanya CSO, tetapi setiap orang yang mempunyai keinginan untuk memastikan representasi wanita or just a more
decent and level-headed conversation because of diversity, please sign in, join us on this journey. Kita mungkin dalam tempoh yang genting ini adalah tempoh genting untuk mana-mana parti yang bakal bertanding pada perayaan umum akan datang. Ini adalah tempohnya untuk kita finalize calon-calon yang akan ada. Tentu sekali sekarang ini tidak ada keperluan yang memaksa mereka untuk meletakkan lebih ramai calon wanita. Apa suara yang ataupun apa yang Izana nak katakan kepada ketua-ketua parti ni? Bila kita memilih, ni topik kita Malaysia memilih ya. Bila kita memilih wakil rakyat, kita memilih untuk keluarga kita. Keluarga kita ada yang lelaki, ada yang wanita. Sekarang wanita kita semua berpendidikan tinggi dan mempunyai kebolehan yang tinggi. It is very important untuk kita for you sebagai pemimpin parti untuk memastikan bahawa representasi negara kita melambangkan apa yang rakyat kita perlukan. Rakyat kita perlukan diversity dan inclusion in our leadership. So saya harap sangat-sangat dengan kerjasama semua parti, semua civil service organisation, kita dapat make this dream of the last 20 years ni menjadi suatu reality pada PRU 15 insya-Allah. Kita akan teruskan perbincangan mengenai isu ini. Insya-Allah kita akan jemput Tan Sri Sharifah Hafsah NCWO yang saya sangat-sangat berharap bahawa hasrat NCWO untuk menjadi salah satu daripada pemerhati pilihan raya pada kali ini akan tercapai, akan diberikan kelulusan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Kerana apa? Kerana sudut pandang yang akan dibawakan oleh tim Tan Sri Sharifah Hafsah ni tentunya sangat berbeza nanti. Tentu banyak sangat insight yang kita belajar nanti. NCWO mewakili gagasan pelbagai NGO dari pelbagai latar belakang. So that diversity is so important. Kalau Tan Sri Sharifah Hafsah mendengar, nanti saya akan cuba hubungi Tan Sri untuk dapatkan slot untuk datang ke Malaysia memilih. Sekian sahaja untuk Malaysia memilih pada petang ini. Terima kasih Izana Saleh, iaitu Presiden Global untuk Girls for Girls. Kita bercakap mengenai realiti penyertaan wanita di Parlimen. Bagaimanakah kita nak expect, apakah jangkaan-jangkaannya yang bakal ditempuh oleh calon-calon bernama wanita ini. Adakah mereka bakal diletakkan di lokasi-lokasi atau kawasan-kawasan yang boleh memudahkan mereka ke Parlimen atau bagaimana? Semua ini masih lagi teka-teki. Kita masih lagi menunggu keputusan ketua-ketua parti. Nama-nama calon-calon akan diumumkan dari semasa ke semasa. Tidak tahu bila, kita akan tunggu pada ketikanya nanti. Sekian saja untuk jam ini. Saya Syafzan Johari. Jumpa lagi.